نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام سلام عليك، صلوات الله عليك. Imam Syafi'i kata, man arada an yabtakhallahu qalbahu wa yarzuqhu al-ilma fa alaihi bil khilwati wa taqlilil akli wa tajnibis sufaha wa ba'dil ulama alladhina laisa lahum insafun wala adabun. Siapa yang mau Allah kasapkan berbagai hijab hati, lalu Allah kurniakan kepadanya ilmu iaitu makrifah, wajiblah di atasnya berkhalwat. Uzlah khalwat. Ya hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabi wa tabi'in wa tabi'ina lahum بإحسان إلى مدين ثم إلى وحي الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى رحم مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى رحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى أيضا وبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini sekali lagi kita dikurniakan Allah kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima dan diridhoi oleh Allah, diberi balasan sebaik-baiknya dunia dan akhirat kita. Saya ingin menyebutkan sedikit tentang bangunan pusat latihan kita di Kuala Pilah. Dengan rahmat Allah, ada seorang hamba Allah mengaku dia akan belikan semua kapet. Mudah-mudahan betul lah apa yang dijanjikan. Dan tile itu yang kita memerlukannya untuk atas saja 3.800 keping. Setiap keping RM10. Jadi lebih kurang 38.000. Itu insyaAllah duitnya pun dah ada. Tapi kalau macam tadi derma tu, ya, kalau tuan-tuan derma itu memang dialu-alukan ya. Jawatan kuasa terus mengalu-alukan kerana banyak lagi perkara yang perlu kita apa tu bangunkan, memerlukan keuangan ya. Seperti bilik air bangunan bilik air baru dibangunkan tapak dia.
Tapi macam atap sudah kita beli ya. Atap itu kita beli kos untuk di atap saja sebanyak 76.000. Tapi itu pun dapat diskaun daripada company itu ya. Nah, sepatutnya 112.000, tapi dapat diskaun, kita kena bayar hanya 76.000. Kemudian cermin juga sudah ada wang. Cermin jendela, maksud saya jendela kos jendela kita telah uruskan. Haji Ibrahim telah berjumpa dengan seorang kontraktor Melayu yang saya fikir harganya munasabah sekali berdiri RM18, jadi satu tingkap yang luasnya 4x6, harganya 430. Uang untuk jendela ini pun sudah ada. Jadi kalau tuan-tuan hulurkan rumah seperti tadi, tidak ada masalah ya, kita boleh belikan untuk tile tadi, sebab itu bahagian atas. Bahagian bawah pun perlu kepada 3.800 keping juga, kalau kurang pun sedikit. Karena bangunan kita ni 3 bangunan itu semuanya perluasannya, semua 3 bangunan itu ialah 15.200 kaki. 15.200 kaki atas, 15.200 kaki bawah pun sama. Dan di progres pembangunan tadi saya dah tengok memang menggalakkan lah. Bangunan surau itu saya fikir dalam beberapa hari lagi atap akan dipasang, kerana kuda-kuda dah hampir siap. Atap pun dah ada, walaupun kurang sehari 2 lagi atap akan sampai. Itu sajalah yang saya boleh sebutkan. Yang tangga pun dah siap. Kalau tuan-tuan yang datang boleh naik ke atas. Seminggu 2 lepas tangga tak ada lagi. Saya cuba naik pun pakai tangga kayu. Haji Ibrahim pun tahulah, merasalah naik tangga kayu gayat. Kita ulurkan ke mana ni, anak tangga ni tak sampai-sampai. Jadi itulah. Jadi kita berbalik semula untuk kuliah kita pada malam ni. Saya mulakan dengan pertanyaan untuk menguji kepahaman tuan-tuan. Pada kuliah yang lepas saya telah terangkan makna dan tafsiran. Makna dan tafsiran kata-kata Sayyidina Ali, awaluddin haqqan ma'rifatullah. Permulaan hakikat agama ialah ma'rifatullah. Jadi saya ingin bertanya lah, daripada kata Sayyidina Ali yang telah saya terangkan, apakah antara pengajaran yang tuan-tuan boleh dapat? Satu je. Apakah pengajaran yang tuan-tuan boleh dapat? Yang ringkas. Ini cara untuk kita, untuk membolehkan kita berfikir. Apakah pengajaran yang tuan-tuan boleh dapat? Ada siapa boleh cakap? Apakah pengajaran yang tuan-tuan sendiri boleh dapat? Apa Haji? Kita wakilkan Haji. Untuk menjadi seorang mukmin yang sebenar-benarnya, iaitu haqqan tu, iaitu kita mesti cuba untuk mendapatkan ma'rifatullah. Itu ini salah satulah ya, itu maklumat yang langsung, yang direct. Kalau kita mau sampai kepada hakikat agama atau hakikat iman, mestilah kita
dikunyikan oleh Allah ma'rifatullah. Selagi kita tidak dikunyikan oleh Allah ma'rifatullah, maka kita tidak akan sampai kepada hakikat agama, tidak akan sampai pada hakikat iman yang sebenar, bukan tidak beriman, hakikat iman sebenar. Selain daripada itu, kita juga dapat keyakinan bahawa di dalam agama Islam itu memang ada makrifah. Kedudukan makrifah dalam Islam tak boleh nak ditolak, tak boleh nak dinafikan. Ya, saya ulangi lagi sekali, kedudukan makrifah di dalam agama Islam tidak boleh nak ditolak. Karena ada setengah ulama kata mana ada makrifah, semuanya ilmu. Sedangkan kita dah pelajari makrifah itu ialah ilmu yang tertinggi. Jadi kedudukannya dalam Islam memang disyariatkan, tak boleh nak ditolak. Kemudian selain daripada apa tadi kepentingan, kedudukan dan kepentingannya tadi Tuan Haji Ibrahim sudah sebut, makrifah itu mainkan peranan penting untuk membolehkan seseorang mukmin menjadi mukminuna haqqan, sampai kepada hakikat iman sebenar, atau sampai kepada hakikat agama, iaitu tingkat ihsan, kepentingannya. Tapi sebenarnya tuan-tuan, makrifah ni banyak lagi, kepentingan makrifah ni banyak lagi. Ya, karena itulah pada malam ni saya nak terangkan kepentingan makrifah ni. Bukan hanya membolehkan kita untuk sampai pada hakikat agama atau hakikat iman, bukan itu saja. Di sana banyak lagi kepentingan makrifah. Selain daripada membolehkan kita menyampaikan kepada hakikat agama, hakikat iman sebenar, makrifah juga mainkan peranan penting menjadikan hati kita ini mutmainnah. Dengan ini kita dapat membetulkan kekeliruan kita. Apa kekeliruan kita? Berzikir, dengan zikir hati jadi tenteram. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka itu ialah orang-orang beriman, beramal saleh, hati mereka mutmainnah dengan zikrullah. Tidakkah dengan zikrullah itu hati akan mutmainnah? Kalau kita tengok ayat ini, zikrullah itu menjadikan hati kita mutmainnah. Tapi kenapa ramai orang berzikir masih kalang kabut? Betul tak? Kenapa? Si fulan ini berzikir, tapi kenapa kalang kabut? Hatinya tak tenteram. Kenapa? Jawapannya ialah zahir ayat itu ialah zikir itu menjadikan hati mutmainnah, tapi hakikatnya ialah hasil daripada zikir itu yang sebenar, yaitu makrifah. Makrifah itulah yang menjadikan hati seorang itu mutmainnah. Zikir itu amalannya, Sebab itu kita tak heran kalau ada beribu orang berzikir yang
yang mempunyai hati mutmainnah itu hanya beberapa orang saja. Karena majoriti orang berzikir itu belum dikurniakan Allah ma'rifah. Hanya yang dikurniakan Allah ma'rifah saja yang hati mereka akan jadi mutmainnah. Betul tak? Betul tak? Apa dalilnya? Mesti kita ada dalil. Tak ada dalil kita tak boleh cakap. Dalilnya ialah pengalaman Nabi Allah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi fa'khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik summa ja'al ala kulli jabalin juz'an minhunna. Ingatlah kamu ketika Ibrahim AS munajat ke Tuhannya Allah, ya Allah tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah berfirman, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahwa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah, aku beriman bahwa engkau boleh menghidupkan orang yang mati karena aku ada ilmu dan kepahaman tentang kodrat dan iradahmu. Tapi kalau engkau kurniakan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, maka ya, dapatlah hatiku ini menjadi mutmainnah. Ini kan bermakna Nabi Ibrahim minta pada Allah supaya Allah tingkatkan ilmu dan kepahamannya tentang kodrat iradah Allah ke tingkat makrifah. Dengan makrifah itu Nabi Ibrahim kata litat ma'inu qulub walakin liat ma'inna qalbi, akan tapi untuk menjadikan hatiku ini mutmainnah. Kan terang. Kita janganlah salah faham. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah belum 4 ekor burung dah jinak, lalu disuruh bunuh, cincang halus-halus, tabur merata tempat, lalu dipanggil hidup. Itu apa yang berlaku. Tapi apa yang Allah kurniakan dalam hati Nabi Ibrahim ialah makrifah. Bukan peristiwa itu, bukan kejadian itu. Kejadian itu hanya sebagai sebagai cara saja. Allah nak menyampaikan makrifah, meningkatkan ilmu dan kepahaman Nabi Ibrahim ke tingkat makrifah. Jadi Nabi Ibrahim pun dapat makrifah, kurniakan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal mukinin. Burung yang dah mati tadi hidup balik, maka ketika itulah pandangan hati Nabi Ibrahim dibukakan oleh Allah. Pandangan hati atau roh Nabi Ibrahim itu dapat melihat rahsia-rahsia Allah yang tersirat dalam kejadian itu. Bermakna Nabi Ibrahim dapat kurniaan daripada Allah makrifah. Itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim, hati Nabi Ibrahim mutmainnah. Demikianlah kami perlihatkan di dalam pandangan hati, pandangan roh Ibrahim AS malakut kejadian yang di langit dan di bumi, supaya Ibrahim AS menjadi salah seorang mukminin. Mukminin itu orang mukmin yang hatinya mutmainnah. Jadi kita dapat menambahkan maklumat kita tentang pentingnya makrifah, dapat menjadikan hati seseorang yang dikurniakan oleh Allah makrifah itu mutmainnah. Sebab itulah tuan-tuan, wali-wali Allah itu
hatinya sangat tenteram, tak ada rasa takut, tak ada bimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kan tentu kita bertanya, kenapa wali Allah ni, Allah aku iya, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada apa pun jenis-jenis yang menakutkan hati wali-wali Allah. Wala khaufun alaihim, tak ada apa pun yang menakutkan hati mereka. Kita banyak nyamuk pun dah takut. Betul tak? Siapa yang tak takut banyak nyamuk? Tak ada. Kalau kurang duit lagi takut. Betul tak? Selalu orang sebut ini nak kiamat ni, Dajjal dah keluar, kita pun kalang kabut. Ya. Kalau wali Allah dah saja ya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Duka cita tak ada, stres tak ada. Jawabnya kerana wali Allah itu telah dikurniakan oleh Allah makrifah. Mana kita tahu? Ada hadis kudusi. Tuan-tuan mungkin dah lupa ya. Hadis kudusi, hadis kursi yang memang sahih, digunakan oleh orang Wahbi. Mereka yang berpaham Wahbi pun guna hadis. Kalau suatu hadis atau hadis kursi digunakan oleh orang Wahbi, memang hadis itu sahih. Dan sebuah hadis kursi, Allah ceritakan, kita dapat faham wali Allah itu dikurniakan oleh Allah makrifah. Sebab itu balik Allah itu macam itu ya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bukan senang tuan-tuan. Apa hadis kudusi itu? Hadis kudusi itu Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil kharbi. Siapa yang memusuhi seseorang waliku, maka aku isytiharkan perang terhadap. Maknanya kalau kita benci seorang wali, Allah benci kita. Macam mana kita benci wali itu, kita begitulah Allah benci kita. Kalau sebaliknya kita sayang wali Allah, Allah sayang kita. Lalu Allah menyambung permanya, ini hadis kursi wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in uhibbuhu mimma taraktuhu alaihi. Tidak ada hambaku melakukan sesuatu untuk menghampirkan diri kepada aku yang aku paling suka selain daripada yang aku fardukan. Makna wali Allah tu dia rajin buat yang diperlukan. Allah sangat suka. Kita begitu juga, bila kita buat yang fardu Allah suka, sangat suka. Lalu Allah menyambung firman-Nya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku yang telah melakukan yang difardukan ke atasnya itu sentiasa menghampirkan diri kepada aku dengan mengerjakan perkara-perkara yang disunatkan hingga aku kasih kepadanya. Dan kita nampak wali Allah itu sentiasa taat buat yang difardukan, banyakkan yang disunatkan. Kalau ada orang yang didakwa sebagai wali Allah, tak buat yang difardukan, tak banyakkan yang disunatkan, itu bukan wali Allah. Kemudian akhir hadis ini tuan-tuan, akhir hadis ini jelas wali Allah tadi sesudah dikasih oleh Allah, maka Allah kurniakan kepada mereka makrifah. Fa idza akhbabtuhu, apabila aku kasih kepada waliku itu, apabila aku kasih kepadanya. Kenapa kasih? Melakukan yang perlukan, banyakkan yang disunatkan. Apabila aku telah kasih kepadanya, aku jadi pendengarannya,
yang digunakan untuk mendengar. Aku jadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Aku jadi tangannya yang digunakan untuk berpuasa. Aku jadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Ini apa makna tuan-tuan? Jadi telinganya digunakan untuk mendengar, jadi matanya, penglihatannya digunakan untuk melihat, jadi tangannya digunakan untuk berpuasa, jadi kakinya digunakan untuk berjalan. Ini apa makna? Ini firman Allah ni ada 4 perkara tadi. Ada trik, ya. Aku jadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Aku jadi penglihatannya digunakan untuk melihat. Aku jadi tangannya digunakan untuk berkuasa. Aku jadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Ini maknanya tuan-tuan wali Allah tadi, yang telah dikurniakan oleh Allah dengan cara difanakan oleh Allah. Difanakan pendengaran, difanakan penglihatan, difanakan daya kekuatannya, ya. Difanakan rasa kewujudan diri, dihilangkan. Orang yang dikurniakan oleh Allah makrifat macam tu, mesti melalui fana. Tak fana tak boleh. Dan ini dengan sendirinya hadis qudsi ini menjadi salah satu dalil, ya. Salah satu dalil yang menunjukkan, yang membuktikan bahawa memang dalam agama Islam ini ada apa yang dinamakan fana, yang selalu disebut-sebut oleh orang sufi, fana. Tak salah dalam kuliah lepas saya sudah cerita Nabi Musa, ada tak? Ada kan? Nabi Musa itu, ya, pendengarannya dihilangkan, ya, macam tak dengar lagi dah. Penglihatannya dihilangkan, macam tak nampak. Bukit Tursina pun tak nampak disebut dalam Quran. Ja'alahu dakka, menjadikan Bukit Tursina dan kejadian sekitar itu hilang lenyap. Padahal sampai sekarang Bukit Tursina ada. Ini kan yang berlaku, pandangan Nabi Musa itu dihilangkan. Matanya elok tapi tak nampak. Pendengarannya elok tapi tak dengar. Kan itu bermakna Allah sampaikan kepada Nabi Musa hakikat pendengarannya, hakikat penglihatannya. Tangan tu itu ialah daya dan kekuatan. Tak ada la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Wujud diri pun hilang. Jadi wali Allah tu sebenarnya, ya, dikurniakan oleh Allah makrifah dengan cara difanakan oleh Allah. Difanakan pendengaran, penglihatan, daya dan kekuatan kewujudan diri seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Sebab itulah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Selain daripada itu apa lagi tuan-tuan? Peranan makrifah. Peranan makrifah ni, selain daripada itu, makrifah juga, ya, menjadikan seseorang mukmin itu sifat kehambaan seorang mukmin itu sempurna. Dengan makrifah maka sifat kehambaan seorang mukmin itu jadi sempurna. Dia dapat mencapai sifat kehambaan. Pencapaian sifat kehambaan ini adalah salah satu pencapaian yang tinggi di dalam Islam. Karena apa tuan-tuan? Tadi saya dalam mukadimah ucapan saya bacakan ayatnya. Ayat 56 surah Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali semata-mata supaya jin dan manusia itu menjadi hamba-Ku. Tapi orang berebut-rebut nak jadi menteri. Betul tak? Ada tak berebut nak jadi hamba Allah? Tak ada. Pangkat yang paling tinggi di sisi Allah apa dia? Hamba. Itulah raja. Kalau kita nak tengok raja, hamba. Macam Nabi Muhammad tu raja. Seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul tu hamba Allah. Maka mereka adalah merupakan raja-raja. Kita tengoklah di akhirat esok, nabi-nabi, rasul-rasul itu semua jadi raja. Dalam kitab cuba tuan-tuan buka lah. Dalam kitab hamba itu raja, raja itu hamba. Betul tak? Ini dalam kitab, bukan saya cakap. Kitab-kitab lama pun sama juga. Jadi seseorang yang dikurniakan oleh Allah ma'rifah, maka orang mukmin tersebut dapat mencapai sifat kehambaan. Pasal apa? Bila seseorang mukmin tadi dikurniakan oleh Allah ma'rifah, hatinya mutmainnah, jiwanya mutmainnah, rohnya mutmainnah. Bila mutmainnah, karena itu ada panggilan dari Allah. Ayat 27 hingga 30 suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadihi, fadkhuli jannati. Betul kan? Itulah. Bukan semua orang zikir, tapi bila saya cakap begini, jangan tinggalkan zikir. Nak tunggu makrifah. Kena zikir sungguh-sungguh. Sebab zikir itu amalannya yang lama-kelamaan nanti Allah akan kurniakan kita makrifah. Tapi bukan semua orang berzikir sudah dikurniakan. Tunggulah. Bila Allah kurniakan kepada kita, kita dapatlah. Baik tuan-tuan ya. Bila seseorang mukmin tadi yang dikurniakan oleh Allah ma'rifah dapat mencapai sifat kehambaan yang sempurna, maka dengan sendirinya ma'rifah juga menjadi faktor yang penting untuk apa itu memperbaiki amal, sehingga amal itu menjadi sebaik-baik amal atau amal yang terbaik. Kan tadi saya bacakan ya, ayat yang lain. Kan saya bercakap, wa qala Allahu aidan wa basyiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Ya Muhammad, sampaikanlah berita yang benar lagi mengembirakan hati para hamba-Ku. Para hamba-Ku itu ialah mereka yang bila mendengar pengajaran Allah, mereka lakukan dengan amalan yang terbaik. Ini bermakna bila seorang itu dikurniakan Allah ma'rifah, bukan saja dapat orang tersebut dapat mencapai sifat kehambaan yang sempurna, tapi juga dapat melakukan ibadat, apa juga ibadat, dengan amalan yang terbaik. Kan kita sibuk-sibuk macam mana nak sembahyang dengan khusyuk. Kalau kita dikurniakan Allah ma'rifah, kita tak perlu susah-susah. InsyaAllah solat kita akan jadi sebaik-baik solat. Puasa kita, tawaf kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, semua jadi terbaik. Sebab apa? Kerana ada makrifah. Bila ketaatan jadi sempurna, maka penyerahan diri kepada Allah juga sempurna.
Penyerahan diri kepada Allah itu apa maknanya? Tawakal. Tawakal. Takwa kita, takwa orang yang dikurniakan Allah makrifat itu jadi sempurna, tawakalnya jadi sempurna. Bermakna orang dikurniakan Allah makrifatullah ini, dia dapat mencapai tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itulah yang menjadikan seorang itu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Tauhid rububiyah itulah yang menjadikan seorang itu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita ambillah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dipuji oleh Allah. Ni'mal abdu. Apa maknanya? Sulaiman alaihissalam itu sebaik-baik hambaku. Tentulah dia dikurniakan Allah makrifah. Tapi diakhiri dengan innahu awab. Innahu awab. Maksudnya apa? Karena sesungguhnya Sulaiman alaihissalam itu betul-betul bulat bertawakal kepada aku, serah diri mula-mula. Awab. Kalau kita bukan Nabi Rasul, munibun. Kita selain daripada Nabi dan Rasul, dikatakan oleh setengah ulama tasawuf, kita tak dapatlah mencapai awam. Setinggi-tingginya munib wa yahdi ilahi man anab. Jadi anab itu jadi munibun, inabah. Anaba yunibu munibun inabah. Seseorang yang dikurniakan oleh Allah makrifah, kalau bukan Nabi dan Rasul macam umat Nabi Muhammad ini, setinggi-tingginya dapat mencapai munib, menjadi seorang munibun, mencapai inabah. Jadi mana makrifah itu boleh membantu seorang mukmin menyampurnakan apa itu tadi, tawakalnya. Jadi akhirnya kita nampak makrifah itu menyampurnakan sifat kehambaan atau takwa seseorang, dan juga menyampurnakan pergantungan hati seorang, yaitu tawakal. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Talaq, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa orangnya nih? Boleh takwa betul dan boleh tawakal betul. Jawabnya ialah orang-orang yang telah dikurniakan Allah makrifah. Selalu di dalam khutbah, wahai sedang jemaat yang berbahagia sekian, bertakwalah kita. Saya berpesan pada diri saya dan sedang jemaat sekian, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Melakukan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Kan betul kan? Betul. Macam mana kita nak capai takwa sebenar? Kalau kita tak dikurniakan Allah makrifah, tak akan tercapai. Bila dikurniakan Allah makrifatullah, insya-Allah mudah. Bila sebut takwa, dengan sendiri mesti ada tawakal. Tak boleh pisah.
Ya. Kita dah tahu tu, sebut takwa lah kita kepada Allah, buat apa yang suruh, tinggal apa yang dilarang. Dengan sendiri mesti kita tahu, mesti diikuti tawakal. Sebab apa? Tak boleh dipisah. Takwa tawakal tak boleh dipisah. Hakikatnya apa? Takwa itu memandang keagungan Allah. Tauhid uluhiyah, atau jalalullah. Adapun tawakal memandang rububiyah Allah atau jamalullah. Dua sifat, jalal dan jamal atau uluhiyah dan rububiyah, itu dua sifat Allah yang tak boleh dipisah. Tawakal dengan sendiri mesti kita ingat, bila kita ingat takwa mesti ingat tawakal. Jadi ini semua boleh dicapai bila Allah kurniakan kita makrifah. Dengan itu tuan-tuan, apa lagi yang kita boleh sebut tentang peranan makrifah? Wallazina jahadu billahi lanahu. Itu cara nak dapatkan makrifah. Itu cara nak dapatkan makrifah. Ya. Boleh juga. Tapi kita tengoklah di dalam apa yang telah saya sebutkan dulu. Apa dia membolehkan seseorang yang dikurniakan Allah makrifah ini tazakkur, sentiasa tazakkur. Innama yatazakkaru ulul albab. Ini penting. Sebab ulul albab itu adalah umat Nabi Muhammad yang telah dikurniakan Allah makrifah. Diakui oleh Allah, innama yatazakkaru ulul albab. Carilah dalam Quran, ada tak yang lain daripada ulul albab? Tak ada. Innama yatazakkaru ulul albab. Tazakkur itu mengandungi 4 unsur. Hati ingat Allah, ingat wujudnya Allah, ingat keagungan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dikurniakan Allah makrifah begitu. Ingat 4 perkara. Nama, wujudnya, ismuhu, wujuduhu, jalaluhu wa jamaluhu. Kalau bahasa Arab ringkas, ismuhu, wujuduhu, jalaluhu wa kamaluhu, jalaluhu wa jamaluhu. Namanya, kewujudannya, keagungannya dan kesempurnaannya. Keagungan itu uluhiyah kan? Uluhiyah. Itu rububiyah. Rububiyah. Kan apa itu disebut la ilaha illallah. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Akhir sekali apa dia? Akhir sekali apa dia? Orang yang dikurniakan oleh Allah makrifah ni apa dia? Tadi nak jadi wali. Akhir sekali tuan-tuan, kita boleh sebutkanlah, membolehkan seorang itu menjadi insanul kamil. Al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Selalu disebut-sebut insanul kamil, insanul kamil. Contoh, ada dengar tak insanul kamil? Ada macam-macam orang terangkan tentang insanul kamil. Ibnu Arabi dia cakap lain. Apa itu? Ibnu Arabi ada bercakap tentang insanul kamil.
ulama lain pun ada, Imam Ghazali pun ada, ya. Syekh Abdul Qadir Jilani Ada, semua ada. Tetapi kalau kita nak memahami apa yang dicakapkan oleh Ibn Arabi memang susah. Ibn Arabi dia gunakan martabat 7, ya, ahadiyah, wahidiyah, wahdah, alam misal, alam arwah, alam ajsam, barulah alam insanul kamil. Kita pening, ya. Kita gunakanlah pendekatan yang dibuat oleh setengah ulama tasawuf, ya. Macam mana pendekatannya? Agama Islam itu, ya, bila agama Islam itu bila diamalkan oleh seorang mukmin, tentulah ada mukmin itu yang dia beramal ala kadar saja. Sempurna tak? Ada yang agak bersungguh-sungguh lebih sempurna, ada sungguh-sungguh lebih sempurna, ada betul-betul yang sungguh-sungguh sempurna, ada betul yang paling sempurna. Boleh dikatakan itulah insanul kamil. Betul tak? Ini pendekatan cara ini yang lebih baik, tidak pening. Jadi apa yang saya fikir pun begitu, ya. Salah satu unsur yang penting yang dapat membantu pembentukan seorang mukmin itu menjadi insanul kamil ialah makrifah. Dari sudut ilmu mesti ada makrifah. Wali Allah pun mesti ada makrifah. Tak ada makrifah tak akan jadi wali Allah. Ini maklumat-maklumat seperti ini tuan-tuan sangat penting, ya. Karena kita akan menghadapi soalan-soalan yang membingungkan kita. Dia ni wali Allah ke? Oh, dia boleh gini hari itu di jalan kat sungai ni, tak ada jambatan pun. Wali Allah ke? Kalau kita tahu macam ni kan senang je. Dia ada semayang tak? Semayang tak ada pun. Bukan wali lah. Dia belajar mana? Tak ada pun latar belakang belajar agama, ya. Masa kecil pun jahat, masa muda pun jahat. Ada tuan-tuan masyarakat kita ni, orang paling jahat bila dah mati dia kata si fulan ni wali Allah, dipanggil kiai. Saya pun tak nak sebut nama lah. Tuan-tuan agaknya faham. Jahat, kerja merompak, tapi bila dah meninggal namanya dimasukkan dalam kumpulan ulama, panggilannya pun kiai, sedangkan tak pernah belajar sekolah agama. Saya fikir saya bercakap setakat ini dulu, ya. Tuan-tuan ada nak bertanya? Sebenarnya apa yang saya sebutkan pada malam ini banyak boleh banyak menimbulkan persoalan yang boleh tuan-tuan tanya. InsyaAllah satu masa nanti kalau ada seminar saya nak tulis tentang insanul kamil. 22 hari bulan ni saya teringat, ya. Jangan lupa, ya. 22 hari bulan malam dekat apa itu surah Syahidiyah Pondok Rasa, ada simposium tarekat tasawuf, ya. Tajuknya saya akan bentangkan ketah kerja yang bertajuk Gila Isim. Gila Isim, walaupun ni berkaitan dengan gila, ya, tapi apa ni penjelasannya nanti ada berkaitan dengan zikir, ya. Zikir, kenapa orang zikir ni boleh jadi gila, ya. Orang ramai tengok zahirnya saja, oh dia telah bersolok tu, dia ikut tarekat Naqsbandiyah. Memang tarekat Naqsbandiyah kalau tak betul-betul jadi gila. Hebat tarekat Naqsbandiyah ni, berat. Dia
masih muda lagi. Selalunya begitu kan. Kita nak tahu betul ke kerana tarekat ataupun kesalahan-kesalahan lain. Yang kedua, tajuknya tentang tahalli dan tajalli. Tahalli itu ialah Allah buangkan segala sifat buruk daripada seseorang. Tahalli, Allah hiaskan sifat-sifat baik. Tajalli ialah bila dua itu dah berlaku, maka Allah jadikan orang tersebut macam berakhlak dengan akhlak Allah. Macam Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu kan akhlaknya macam akhlak Allah. Disebut qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu nama Allah, Rahim itu nama Allah. Tapi Allah sebutkan akhlak Nabi Muhammad itu Rauf Rahim. Itulah tajalli. Karena yang kotor tak ada, semuanya baik dalaman orang itu, maka Allah tajallikan sebahagian daripada sifat-sifatnya. Macam Nabi Muhammad tu Raufur Rahim. Orang Arab kencing dekat masjid pun tak marah. Kalau ada orang kencing kat sini macam mana tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan belasah. Nabi tak ada. Sahabat tak tahan ni. Rasulullah kata jangan, dia tak tahu. Biarkan saja. Ambil air, jerus kat pasir kan ni. Masjid zaman Nabi bukan ada tile. Biarkan dia. Dia tak tahu. Ada tuan-tuan nak tanya? Ada. Ya. Yang pertama tadi tu berkenaan saya ingat yang soalan yang kata ni tadi insan kamil kan, tapi saya ada dengar satu lagi dia kata kamil mukamil. Apa bezanya tu? Kamil mukamil. Kamil mukamil. Kalau berpadu pada apa itu hadis Nabi hadis Nabi tentang ihsan, itu yang saya faham lah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila saya baca macam ni, hadis Nabi tentang ihsan ni kan ada dua bahagian. Bahagian pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahagian kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamil mukamil itu yang bila sampai ke tingkat kedua. Tingkat lebih tinggi ke apa? Iya. Tingkat pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Contohnya apa dia? Beribadat kepada Allah seolah-olah melihat Allah ni. Contohnya ialah Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan ayat yang menunjukkan kewujudan zatnya yang maha suci, yang laisa kamisli syai'un, menerusi bukit Tursina itu, maka menjadikan bukit Tursina itu hilang lenyap dan Nabi Musa lalu tergulik pingsan panak. Nabi Musa hilang pendengaran, penglihatan, daya kekuatan, kewujudan diri, panak. Ketika itulah Nabi Musa berpengalaman seperti yang Rasulullah sebut, anta budallah ka'annaka tarahu. Nabi Musa mengalami seolah-olah melihat Allah. Apa makna seolah-olah melihat Allah? Seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah ni apa maksudnya? Maksudnya yang pertama, tidak nampak dengan mata kepala, tidak nampak dengan pandangan hati. Cuma Nabi Musa tu rasa wujudnya Allah tu sangat jelas. Bila Allah dah hilangkan pendengaran, penglihatan, kekuatan hidup diri, takkan dah tak rasa.
Sedang pada masa itu rohani Nabi Musa itu, roh Nabi Musa itu berada dalam keadaan yang sangat baik. Tentulah rohnya itu merasa wujudnya Allah. Ketika itu samalah juga roh Nabi Musa itu semasa di alam arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Nabi Allah Musa itu ketika Allah tajallikan ayat tentang yang menunjukkan wujudnya zatnya, maka Nabi Musa itu dia dapat balik semula pengalaman rohnya semasa dipindahkan daripada sulbi ibu bapanya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pengalaman itu balik semula. Jadi rasalah wujudnya Allah itu begitu terang, begitu jelas. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu. Jadi pada masa itu Nabi Musa jadi seorang kamil. Seorang yang kamil. Kamil apa? Makrifahnya. Dia dapat musyahadah terhadap Allah. Jadi sempurna. Mukammil. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia keluar daripada fana, falamma afaqa. Itu kalau dalam hadis fa in lam takun tarahu, dalam ayat Quran 143 surah Al-Arab, falamma afaqa, sama maknanya. Maka sesudah Nabi Musa alaihissalam pulih daripada fananya, Nabi menyebut fa in lam takun tarahu, sekiranya anda tidak lagi seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya anda akan terasa Allah sentiasa memantau diri anda. Tahap pertama itu fana, anta budallah ka'annaka tarahu. Ketika itulah dikurniakan oleh Allah makrifah kepada Nabi Musa. Dia jadi kamil, imannya kepada Allah kamil, ya. Tapi masih ada kekurangan. Bila sampai ke tahap yang lebih tinggi, fa in lam takun tarahu falamma afaqa, itu jadi kamil mukammil. Apa yang menjadikan mukammil? Sifat kehambaannya sampurna. Sebab itu Nabi Musa boleh bercakap, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ini ketika di peringkat yang kamil mukammil ini diistilahkan baqa billah. Yang pertama itu fana fillah, yang kedua ini yang lebih tinggi baqa billah. Jadi seorang yang disebut kamil mukammil itu ialah seorang yang berada dalam keadaan baqa billah. Macam dia Allah tadi, baqa billah. Dia mendengar, dia melihat, semua dia rasa dengan Allah. Kalau kita nak faham lagi billah ini, Nabi Muhammad itu dia susah hati menghadapi kerenah umatnya, macam tak sabar. Allah Ta'ala perintah, asbir ya Muhammad, engkau sabar. Wa ma sabruka illa billah, engkau tak boleh sabar kecuali billah. Kita pun sama saja. Kalau ikut perasaan kita memang tak sabar masalah yang kita hadapi. Tapi bila kita, ya Allah, engkau kurniakanlah rahmatmu, tolonglah aku, jadi kita kuat. Jadi kesabaran kita tu billah, baru kita kuat. Jadi ketika fana jadi seorang yang kamil, tapi ada nakis.
ada kekurangannya. Bila dikeluarkan daripada fana, fa in lam takun tarahu, atau falamma afaqa, maka Allah letakkan dalam keadaan billah, baqa billah, fana billah, baqa billah. Kalau kita selalu belajar macam ni, insya-Allah kita faham. Oh, baqa billah. Kalau tidak, kita tak faham apa ni baqa billah. Makrifah pun orang tolak. Setengah ustaz, mana ada makrifah? Islam ni semua ilmu. Iyalah, ilmu itu makrifah. Kan saya dah terangkan pada kuliah lepas apa beza antara ilmu dengan makrifah? Apa beza? Ilmu tempatnya di akal, makrifah di dalam hati. Ilmu dapat dengan belajar, tapi makrifah dengan mujahadah. Apa lagi? Ilmu termasuk dalam umur kasbiyah, tapi makrifah termasuk dalam umur wahbiyah, kurniaan daripada Allah. Ya? Zauqiyah boleh, mukasyafah boleh, min umuril mukasyafah boleh, min umuril az-zauqiyah, min umuril wahbiyah, boleh semua. Yang tadi tu, bila dia dah dikembalikan kepada kerohanian, kepada alam arwah tadi kan, dia kata qalu bala syahidna. Maksud syahidna tu adakah arwah ni yang Nabi Musa ni nampak zat Allah ke ataupun macam mana? Dia rasa. Bukannya nampak. Tak ada. Roh tidak nampak. Pandangan roh tidak nampak. Sebab sudah diijma'kan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, antaranya yang disebut oleh Imam Syuuti dalam kitabnya Ta'yidul Haqiqatil Aliyah, bahawa ulama ahli sunnah wal jamaah telah mengijma'kan zat Allah tidak boleh dilihat oleh mata kepala dan oleh pandangan hati atau pandangan roh. Tak boleh. Tak boleh nampak. Tak boleh. Habis cuma rasa je. Rasa saja. Sebab itulah kita bersuluk itu kan perjalanan hidup, tuan-tuan. Kalau kita tahu dalam Quran Ashabul Kahfi bersuluk, dalam Quran Nabi Musa bersuluk, dalam Quran Ulul Albab bersuluk, juga dalam sejarah Nabi Muhammad juga bersuluk. Tapi ilmu ni dah hilang. Kita nak yakinkan orang ramai bukan senang, tuan-tuan. Tapi kaedah yang baik, saya didik budak-budak universiti. Budak universiti ni dia ada ilmu, dia ada cita-cita nak kembangkan. Murid saya yang banyak, ramai yang graduate senang lah. Ada jadi pensyarah. Mereka ni bila bercakap, mengajar, masukkan. Itu salah satu kaedah. Sebab kalau kita tak buat macam ni susah. Masa dulu yang belajar tarekat ni orang kampung. Orang kampung apa ada? Baik jugalah dulu saya ngajar di universiti, ada PhD. Ajar budak-budak universiti, mereka ni tengok yang ustaz ni ada PhD, baru percaya. Kalau saya tak ada PhD lah, orang kampung masuk ke universiti, apa pakcik ni. Memang macam tu dunia, tuan-tuan. Ijazah tu penting. Ada lagi nak bertanya? Saya nak tanya tadi kan, tuan kata kalau makrifah ni maknanya nak dapat tu lama. Habis macam kita dah beramai-ramai tak dapat, tapi sampai macam mana kita itu dapat kadang lama kadang-kadang kita tak sedar jadi kadang-kadang menjadi macam malas pula. Kadang-kadang kita tak sedar. Allah Ta'ala dakunya kita tak sedar. Pengalaman saya sendiri saya tak sedar, lama bertahun kemudian baru tahu. Ada kalanya
seseorang itu disedarkan oleh Allah. Kalau berfaedah. Ada kalanya tak disedarkan oleh Allah, kerana tak disedarkan itu berfaedah bagi orang itu. Memang macam tu Itulah si Allah lah. Takutnya macam ni. Takutnya kan tuan kata tadi, kalau tanda bagi orang yang dapat marifah ni panak. Jadi kita tak ada, macam tak ada terasa macam panak tu kan. Tak ada macam lemah ke. Tak ada terasa panak tu. Tak boleh juga nak cari-cari kenapa tak hilang lagi. Dia bukan macam tu Kita hanya beramal saja, zikir bersungguh-sungguh, ikut yang diarahkan dan jaga adab. Itu serah pada Allah, tak boleh fikir. Kalau fikir tak jadi. Kalau dipikir tak jadi. Tak jadi. Kita serah berat-berat, ya Allah, Allah. Ya Allah, ilahi anda maksudi tu. La maksudah ila Allah. Jangan ada yang lain. Terus saja. Memang memang susah nak faham tuan-tuan tapi insya-Allah yang pentingnya kita beramal terus beramal terus. Sama ada Allah beri rasa tak rasa itu bukan kerja kita pulangkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting kita zikir je. Berarti yang kita pelajari. Ya. Ya. Roh keluar kata itu. Tak keluar. Roh keluar. Apa dia? Tak, maknanya bila panak tu roh kita keluar ke tu macam mana? Kan saya dah cerita tak dalam apa itu kuliah lepas kan saya kata aspek jasmani jadi lemah selemah-lemahnya. Apa makna lemah aspek jasmani? Penglihatan pendengaran Nabi Musa, penglihatan dihilangkan, gaya kekuatan dihilangkan sampai dia tergolek wujud diri pun hilang. Ini 4 perkara. Itulah panak. Itulah dipanakkan Kemudian aspek rohani jadi kuat. Macam mana kuatnya? Sehingga roh Nabi Musa itu seolah-olah macam keluar dari tubuh. Roh kita keluar dari tubuh ni bila kita matilah. Macam itu. Jadi bila roh Nabi Musa ni seolah-olah terkeluar daripada tubuh, tentulah roh dia kuat, rohani dia kuat. Ketika itulah dia rasa. Sama juga kita bila kita meninggal besok, nampak akhirat, nampak dunia, nak pergi tak boleh, pergi sini tak boleh. Itu alam barzah. Sebab itu hebat ni. Orang dikunjungkan Allah tu panak itu hebat. Antaranya ya Ashabul Kahfi, Nabi Musa, Ulul Albab dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup jelas. Yang penting tuan-tuan terima kebenaran ini. Tak boleh nak tolak. Nabi Muhammad ada tak suluk? Kalau tahanus di bukit di dalam Gua Hira atas Jabal Nur itu kita dah tahu. Sesudah hijrah kan Nabi Muhammad bersuluk. Bila sampai 10 yang akhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad masuk dalam khibah. Dia tak balik rumah, rumahnya sebelah masjid. Dia tak buat kegiatan harian seperti biasa. Duduk dalam itu berzikir 10 hari 10 malam. Bila perlu dia keluar lah. Misalnya semayang atau ajat dan sebagainya 10 hari. Dan pada tahun baginda sallallahu alaihi wasallam itu wafat, beliau berkhalwat duduk dalam khibahnya itu 20 hari 20 malam. Cukup terang. Tapi itulah tuan-tuan kerana ilmu ini memang boleh katakan macam dah hilang lah. Dah hilang. Bila dah hilang ni ulama cuba nak hidupkan macam-macam lah kerana macam-macam kerana. Tapi kita ada panduan Quran, ada panduan hadis, ada panduan kitab itulah sebabnya kita beruntung Cuma memanglah kita perlu sabar.
mengambil masa, ya. Mengambil masa. Dulu mula-mula saya bersolok pun saya banyak tak faham, ya. Berzikir pun takut. Saya tak boleh cerita kenapa takut ni. Takut. Tapi lama kelamaan barulah kita faham. Bila guru saya bercakap ini diterangkan, barulah faham. Ada lagi tanya? Ya. What's the kuat? SOP dia. Apa SOP apa sampai umpamanya puasa asas. Mulai puasa asas banyak. Bayang awal tu bayang lima. Bayang oh ada sampai tidak berbuat. Dia begini ya. Mungkin saya perlu sebutkan sekali lagi lah ya. Untuk mendapatkan makrifah mesti kita melakukan mujahadah. Tuan-tuan telah pun melakukan mujahadah, tapi mujahadah yang tuan-tuan lakukan kena tambah lagi satu mujahadah. Jadi saya nak cerita seringkas malam ni tuan-tuan sudah melakukan apa juga yang Allah suruh, meninggalkan apa juga yang Allah larang. Hidup tuan-tuan sejak dulu sampai sekarang berpuluh tahun. Itulah mujahadah. Cuma mujahadah yang tuan-tuan lakukan ini menurut pandangan orang-orang sufi, ulama tasawuf, mujahadah yang tuan-tuan lakukan itu dinamakan mujahadah takwa. Kenapa dinamakan mujahadah takwa? Karena tujuan kita semua buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang itu ialah mudah-mudahan Allah masukkan surga, jangan masukkan ke neraka. Betul tak? Betul. Betul Ada di antara kita yang lebih baik bersungguh-sungguh, setengah jam lagi nak masuk waktu sudah sampai surau, tunggu bang, dia baca Quran, dia berwirid, semua baik, semua dia jaga, dia sungguh-sungguh. Ini dinamakan mujahadah istiqamah. Tujuannya sama dengan yang pertama, cuma ada hatinya tu mudah-mudahan Allah bagi balasan yang lebih baik. Itu saja. Dua-dua mujahadah ni tidak boleh menyampaikan kita ke tingkat makrifah. Maknanya tidak akan berakhir Allah kurniakan kita makrifah. Perlu ditambah dengan satu lagi mujahadah. Kita dah melakukan mujahadah takwa ataupun istiqamah, kita perlu tambahkan dengan satu lagi mujahadah yang disebut mujahadah al-kasfi wal ittila. Maknanya mujahadah yang berakhir dengan Allah kasyafkan berbagai hijab hati. Seperti Nabi Musa tadi, diangkat semua hijab. Lalu bila diangkat semua hijab hati atau hijab roh, maka pandangan roh itu nampaklah dengan terang. Ittila, mujahadah al-kasfi wal ittilai. Toh huruf toh. Alif lam alif ta lam alif ain. Al-ittilai. Mujahadah kasfi wal ittilai ini tuan-tuan, asasnya pertama sekali mesti ada pemimpin, ada guru. Sebab itu kita buat solok. Kalau pergi solok tu semua dah ada dah. Pertama mesti ada guru yang memimpin, bukan sebarang guru. Bukan macam guru agama boleh lantik-lantik kerajaan, bukan. Yang kedua mesti uzlah dan khalwat. Tu kita buat apa ni, pusat latihan dakwah apa, latihan apa ni, tarekat ni. Tujuan tu lah supaya tuan-tuan boleh bersolok, uzlah, khalwat ni. Lepas itu amalannya zikir dan tafakur.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini amalannya. Kemudian jaga adab-adab bersuluk. Terus saja diamalkan. Tapi ada dalam hati kita mesti ada apa yang dinamakan himmah. Kita dapat cahaya hidayat Allah yang menyebabkan hati kita itu mau Allah saja. Itu himmatun aliyah. Itulah asasnya. Tapi masa suluk tu kena betul-betul lah. Tak boleh terkejar-kejar, tak boleh bercakap, tak boleh apa. Masa saya suluk dulu khalifah yang jaga, ustaz jadi bisu, jadi pekak, jadi buta. Jangan tanya orang sebelah. Takut betul. Kawan duduk lampu sebelah pun nak tanya awak di mana pun tak tanya. Jadi sombong. Bila itu peraturannya, bila dah habis solat baru bertanya. Dulu masa saya solat memang macam tu Tapi sekarang orang solat dah berbual, bercakap-cakap. Itu yang susah. Cakap tu tak boleh itulah asasnya 5 yang penting lah itulah mujahadah. Itu namakan mujahadah al-kaswi wal i'tila. Kan saya pernah sebutkan kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, man arada an yabtakhallahu qalbahu wa yarzuqhu al-ilma wa alaihi bil khilwati wa taqlilil akli wa tajnibis sufaha wa ba'dil ulama alladzina laisa lahum insafun wala adabun. Siapa yang mau Allah kasapkan berbagai hijab hati, lalu Allah kurniakan kepadanya ilmu iaitu makrifah, wajiblah di atasnya berkhalwat. Uzlah khalwat. Yang kerja cuti 10 hari tinggalkan sini surah Islah. Jadi imam pun kena tinggal. Watak lilil akli. Ini ada adabnya, antaranya kurangkan makan. Tapi guru saya kata kalau kurang makan awak jadi lembik, makan banyak tak apa. Betul, kalau orang suluk tu makan sikit jadi lembik, tak boleh beramal, kena makan lah banyak. Tapi jarang lah orang macam tu tuan-tuan, jarang. Dia makan banyak baru dia boleh berzikir. Biasanya sederhana. Biasanya kalau makan banyak ni mengantuk, nak tidur. Watajni bisubha ni kena jaga cakap semua. Tak boleh bercakap ni, kena jaga. Adab ini yang susah tuan-tuan. Adab-adab ni. Saya fikir saya dah terangkan itu asasnya, mujahadah al-kasbi wal intila'i. Dan dengan sendirinya kita dapat tahulah, itulah halwat itulah suluk. Jadi amalan suluk ni bukan satu amalan yang direka-reka asasnya sangat terang dalam Quran. Yang mengamalkannya bukan sebarang orang. Nabi Musa tu. Nabi Musa ulul albab tu, sebahagian sahabat Nabi. Nabi sendiri pun buat. Ashabul Kahfi pun buat. Nak contoh apa lagi? Itu bukan orang-orang kampung semua tokoh-tokoh. Sebab itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum tuhibbuna Allah, sekiranya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, ya Muhammad, engkau bagi tahu umatmu, sekiranya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku. Kita mesti ikut Nabi. Ikut apanya? Sunnahnya. Bersolok ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ada dua, sunnah yang zahir, sunnah yang batin. Belajar ilmu tasawuf bertarekat ini adalah sebahagian daripada sunnah batin Rasulullah SAW. Kalau kita boleh ikut sunnah Nabi zahir dan batin,
Allah janji yuhibbukumullah, Allah akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ada lagi? Saya fikir dah cukup lah 9:30. Ya. Tadi Ustaz sebut himmah aliyah. Himmatun aliyatun. Minta luasin sikit. Ya. Minta dicerahkan. Macam ni himmatun aliyatun. Himmah itu artinya, kalau kita tengok dalam kitab Al-Insanul Kamil, Syekh Abdul Karim Jili, himmah itu ialah nur yang asyik kepada Allah. Nur-nur lain asyik dengan perkara lain, tapi nur himmah ni asyik kepada Allah. Seorang yang belajar ilmu tasawuf, ilmu tarekat, sewajarnya dapat menerima kurniaan Allah, himmah. Bila dapat kurniaan himmah ni, orang tersebut akan asyik pada Allah. Orang cakap apa pun tak peduli, ya? Macam mana pun dia tak peduli. Hujan ribut, dia tak penat, dia pergi juga. Ini himmah. Ya, Allah yang kurniakan kepada kita. Ya, kita berdoa lah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dikurniakan Allah himmatun aliyatun, ya. Contohnya dalam sejarah orang sufi, Syekh Abu Hasan Kharqani, dia meninggal dunia tahun lebih kurang 425 atau 445. Dia yakin dengan apa? Barakah Abu Yazid Bustami. Hari-hari dia pergi kubur dia, berdoa di situ, semayang di situ, hari-hari tak tinggal. Ya. Tiba-tiba satu hari, tuan-tuan, dia hafal Quran. Sedangkan sebelumnya dia biasa macam kita ni, tiba-tiba dia boleh hafal Quran. Jadi apa yang mendorongkan beliau tidak jemu, tidak jelak, tidak penat pergi ke kubur tu, beribadat di situ, berzikir itu, baca Quran di situ, ialah himmah. Himmatun aliyatun. Siapa baca sejarah Abu Hasan Kharqani, saya sudah melawat Masjid Abu Hasan Kharqani. Sampai ke masjid dia malam, ada lampu juga, ada elektrik. Tengok-tengok depan masjid ni ada gambar singa, orang menunggang singa, besar juga singa batu tu. Oh, rupanya bila kita dah masuk dalam, pemandu pelancong tu ceritalah, Abu Hasan ni, tuan-tuan nampak tadi kan, patung apa ni, singa, apa itu, atasnya ada orang. Dia ceritalah, satu hari Abu Hasan yang kerjanya, dia orang dulu bukan ada apa ni, gas, masak ni cari kayu. Dia cari kayu banyak-banyak, dia nak bawa, nak pikul tak kuat. Satu hari kayu dah banyak, nak pikul tak kuat, datanglah harimau atau singa. Singa itulah, kayu itu dia letakkan atas singa, dia naik lagi atas singa. Itu ceritanya. Jadi itulah cerita diabadikan dalam bentuk patung. Mula-mula macam kuil Hindu. Itu Abu Hasan Al-Kharqani. Dia salah seorang sufi yang sangat sabar. Sangat sabar. Itu jadi saya fikir itulah himmah. Masa hari ini masa himmah ni asyik. Himmah juga dalam kitab Sirrus Salikin tu. Syarat orang yang berjalan pada jalan Allah, hendaklah ada guru, hendaklah ada zikir, hendaklah ada himmah. Ada. Cuba baca kitab Sirrus Salikin juzuk ketiga. Syarat orang yang belajar, orang yang berjalan pada jalan Allah. Ada 10 syarat tak salah. Ya. Himmah ni macam hidayah. Macam hidayah. Hidayah. Nurun. Nur hidayat yang Allah sampaikan ke dalam hati, menjadikan hati orang itu dia asyik kepada Allah, tidak peduli apa.
penat ke, orang kata sesat ke, orang pukul ke, dia tak peduli. Ya. Kan kita dengar cerita macam Bilal bin Abi Rabah, dia dapat himmah. Abu Darda pun gitu juga, dia dapat himmah. Abu Darda tu bila dia Islam, dia semangat sangat. Aku nak istihar Islam aku ni dekat dengan apa tu? Dekat dengan Kaabah. Ya, Rasulullah kata jangan. Dia diam-diam pergi juga. Bila dia istihar, orang Quraisy pukul dia sampai nak mati. Baik juga Abu Talib datang. Abu Talib kata, kenapa kamu pukul dia ni? Kalau mati bahaya kita. Saudara mara dia ada tengah jalan, kita meniaga sana. Kalaulah dia mati, kita memang tak boleh meniaga. Nampak ada orang Arab Quraisy ni tak pukul. Kalau tak mati, macam mana kegegahan dia tu? Mati pun tak apa. Dapat himmah tu lah. Tapi selalu juga kita sebut iman ya. Tapi selain daripada iman itu memang ada konsep himmatun aliyatun. Kalau kita kata kalau kita sebut di dalam Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itulah asas apa? Asas himmah. Apa yang saya terangkan ini berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Syekh Abdul Karim Ajili dalam kitabnya Al-Insanul Al-Kamil. Wallahu a'lam. Sekolah ya? Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa lil muslimina muslimat wal mu'minina minal rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-tawbata wal inabata wastiqamata ala syari'atil barra wa ta'atil bayda. Allah ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman ala haqq. Allahumma manna 'alaina bil hidayati istiqamati ala syari'atil barra wa ta'atil bayda. Allahumma taf 'alaina akmalal futuh wasrah suduruna masyurur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala anwar wa ala alihi al-adhar wa asbil akhyar wa sallim tasliman katsiran ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim ya Hadiyal Mudillin wa ya Nasirul Muslimin wa ya Rahimad Du'afa wal Masakin. Ij'alna min awliyaikal muttaqin wa khsunna fi jumlatil muqarrabin warzuqna khairal darain qadna min syarri kaunaini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.